Chat kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni untuk kelas 1 Sina. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai lakaran perspektif 1 titik dulu. Tadi saya dah bagi bahan bacaan terlebih dahulu, ada 2 nota. Okey, sepatutnya kamu baca. Okey. Right, saya bagi kamu. Saya share dulu terlebih dahulu video. Okey, videonya dulu. Dia And mudah. I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to... Okey, kelas boleh dengar tak? Kelas boleh dengar? Boleh. Okey, kita mula. Jom kita tengok. Okey kelas, dia bermula daripada kalau ikut betul. Kalau teknik Cikgu Som mesti ada 1 titik terlebih dahulu dekat sini. Okey, sepatutnya lah. Tapi dia yang untuk dia. Nanti saya akan ajar kamu cara Cikgu Som. Untuk hari ini cara YouTube ini dulu. Okey, maksudnya bendanya sama. Okey, cuma kaedah nak bagi faham kamu berbeza sedikit. So, untuk yang ini dia buat secara kotak terlebih dahululah. Okey, dia buat kotak ni terlebih dahulu. Kalau Cikgu Som, saya akan buat paksi X, paksi Y sini tegak, paksi S melintang. Begitulah, lebih kurang dulu. Okey, itu untuk Cikgu Som. Ya, Darwis. Okey, kita tengok dulu ya, seterusnya. Okey, kotak ni dulu. Okey, dalam kotak ni dia buat bentuk X. Ni dari titik sini ke hujung penjuru ini ke hujung penjuru ini. Ini yang titik tengah ni nanti, yang ini. Okey, ini yang dia panggil titik tu. Okey, lepas itu dari sini kita tarik ke hujung penjuru kertas. Ini pun akan tarik ke penjuru kertas. Ini akan tarik dan ini juga akan tarik. Boleh kelas? Boleh faham tak? Boleh. Boleh tengok ya. Kenapa X? Kenapa X? Sebab dia bersilang. Sebab dia 4 segi ni dulu. Ini hanya lakaran terlebih dahulu. Jadi dia nak cari titik tengah dekat situ. Kenapa X? Y tidak mungkin akan dapat titik tengah dekat sini. Alright? Okey, dah dapat titik tengah. Okey, kalau kamu perasan, garisan yang dia guna tu tidak begitu gelap. Okey, garisan yang dia guna tidak gelap. Dia maksudnya itu tidak confirm dulu. Dia lukis saja dulu. Okey, garisannya tidak terang. Beza garisan yang tidak terang dengan garisan yang digelapkan. Garisan yang digelapkan dia akan confirm. Itulah garisan yang kita akan guna. Right? So, ini ialah titik lenyap X. Ini titik lenyapnya. Sebab kita akan belajar lakaran perspektif 1 titik dulu, 1 titik. Okey, ini teknik untuk cikgu inilah. Okey, dia buat 1 titik tengah-tengah. Kalau Cikgu Som dia beza. Sebab tu saya tengok kamu. Ini kamu tengok yang ini di kaedah ini, lepas tu baru Cikgu Som. Tapi bendanya sama. Okey, bendanya sama. Mana yang lebih mudah untuk kamu? Okey, sama juga kaedah kita pembelajaran. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai Telegram, tapi maklumat sampai. Betul? Okey, boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. Okey, lukis 1 garisan condong ke kiri dari titik X. Tadi titik X dekat sini condong ke kiri. Okey, condong. Alright, dia tak kata tegak. Okey, dia tak kata melintang. Ayatnya ialah condong.
Okey, dia tujuan dia nak cari condong ni titik X ni, tarik ke sini ni dia nak buat pintu. Okey, sebab dia nak buat kata satu titik ruang tamu. So ini pintu dekat sini. Dia masih lagi ikut rangka garisan ni. Okey, titik ni satu garisan ditarik sebagai rangka. Lepas itu buatlah ni lurus macam ni jadi pintu. Okey, kita tengok. Ya, lukisan ni hipnotis saya. Ha? Nota Lukisan kamu? Aha. dia macam stop. Tak adalah. Tengok sampai habis dulu. Okey, Darwis. Kita tengok dulu. Okey, untuk lakaran perspektif ini, untuk lakaran perspektif ini, ya, admin all ya. Okey, lakaran perspektif ni, alright. Makin jauh dengan kamu, makin kecil, makin dekat dengan kamu, makin besar. Itu petua dia untuk lakaran perspektif satu titik. Okey, itu petua dia. Jangan silap. Okey, contoh contoh. Tengok dekat kamera saya dah pin diri saya sendiri. Okey, ini botol besar. Ini botol ya. Botol. Okey. Dekat dengan kamu, ini satu titik ya sebab saya terus menghala kamera. Dekat dengan kamu besar. Besar kan? Okey. Jauh daripada kamu makin Kecil. Bagus. Okey. See? Sama muka. Ini botol yang sederhana tau macam ni. Tengok sama. Dah besar. Itu namanya teknik kamera tau kadang-kadang. Okey. Besar dekat kamu. Sebab kamu hanya nampak sebahagian saja. Okey. Ini. Kemudian makin jauh, makin kecil. Okey. Kalau gunung dia beza ya. Untuk yang natural beza. Yang gunung. Gunung dah memang bendanya besar. Tetapi apabila kita melukis, saya ulang lagi, apabila kita melukis, kena ikut perspektif yang ini juga. Makin jauh kamu nampak gunung itu, makin kecil, makin dekat gunung itu dekat kamu, makin besar. Pandai. Sama juga kalau botol ini. Botol ni kotak kecil. Biasa Saiz. Biasa dekat dengan kamu, dekat dengan kamera. Okey, makin besar. Betul, tengok besar kan? Betul. Besar atau kecil? Dekat dengan kamu? Besar. Betul, besar. Besar kan? Dia jauh dari, maksudnya makin sini, makin ke belakang dia makin ke kecil. Boleh faham? Boleh. Boleh? Okey, saya ulang lagi sekali. Dekat depan, tengok takifnya dekat depan. Darwis boleh faham ya Darwis? Macam ni. Okey, sama besar kan dengan muka saya dengan botol ni? Sama besar kan? Ni sama besar dengan muka saya. Okey, ini teknik kamera Ini sama. Okey, bila jauh kecil je. Sama macam kalau kita tengok video ke apa ke atau pawagam, kalau kamu nampak ada satu teknik untuk kita panggil depth of field lah. Okey, yang makin orang tu besar macam ni. Seolah-olah kita boleh pegang pula macam ni. Oh. Kan? Seolah-olah kita boleh pegang macam ni. Seolah kita pegang ambil gambar. Padahal benda tu dekat dengan kamera. Okey, jauh makin kecil. Ini ialah perspektif satu titik. Sebab satu kamera saja, satu titik macam tu. Boleh faham? Boleh. Okay. Bagus. Okey, kita teruskan. Kelas, boleh dengar muzik dia kelas? Boleh. Okey. Alright, boleh. Okey, sekarang dia nak buat bukaan tingkap pada jarak antara dua garisan condong. Okey, tadi ini garisan sini tadi kan? Ni penjuru sini, penjuru sini, penjuru sini, penjuru sini. Jadi kamu tahu ini ialah lantai. Okey, ini ialah lantai. Kamu tahu ini ialah lantai. Okey, ini jarak sini, ni penjuru ini dari sini shilling. Penjuru ini sampai sini ialah shilling. Jadi kamu tahu apabila kamu nak buat pintu,
Ambil satu titik sini, kamu tarik, dia akan jadi pintu dekat sini. Maksudnya pintu tu sampai ke lantai. Okey, untuk bahagian tingkap, you kena buat 2 garisan. Nanti saya akan buat satu-satu untuk kamu juga. Okey, tarik sini sampai sini. Kemudian tarik lagi 1 sampai sini. Tidak mungkin tingkap ini panjangnya sampai ke lantai. Betul? Betul. Betul. Okay. So dia kena buat 2 garisan. Beza dengan pintu, atas pintu, kemudian pintu mesti sampai ke lantai ni. Ini yang ini. Okay. Beza dengan tingkap. Tingkap kena ada 2 garisan condong sini, 1 sini dan 1 sini. Okay, kita teruskan. Okey, kita tengok. Tadi dah ada siap tingkap tadi kan? Okey, kenapa dia buat satu garisan putus di sini? Satu garisan yang tidak terang. Kenapa? Itu salan kebatnya. Kebat di bahagian analisis. Kenapa garisan ini? Dia dah confident. Tapi di sini kalau kamu perasan dia buat satu garisan halus. Kenapa? Cikgu Sam nak tahu. Hari tu pun dah belajar dah tu. Mozaik. Apa dia? Mozaik. Mozaik. Okey, lain daripada tu? Kenapa garisan sembunyi itu ada? Mozaik, okey, salah satu jawapan. Kenapa? Hiasan, ya salah satu. Selain daripada itu, dia kurang tepat. Kurang tepat, Darwis. Kurang tepat. Lagi? Gerakan. Apa? Gerak. Gerakan? Gerak. Tak ada. Gerak. Kan? Okay, kita tengok lagi sekali. Tengok ni eh. Ni tengok. Okey, kenapa? Tadi tadi garisannya halus. Tiba-tiba dia gelapkan. Okey, maksudnya kamu dah tahu ini mesti lantai. Sebab dari titik sini sampai ke hujung, titik sini tiba-tiba muncul sampai ke hujung, titik ini sampai sini, titik sini sampai sini. Jadi kamu tahu itu ialah lantai. Okey, kenapa tadi? Cikgu tanya, kenapa garisan ini tiba-tiba diterangkan dah? Kenapa? Kenapa kelas? Saya tak baca yang ABC ni. Kelas, kenapa? Bagi je jawapan, kenapa? Kenapa apa? Tak ada, tak apa-apa. Kamu dah belajar dengan cikgu Zafro. Dia ada beza 2 garisan gelap, 2 garisan halus. Kenapa ada garisan halus tu? Lepas itu baru dia garisan gelap. Why? Kelas! Kelas lain boleh jawab. Kamu punya kelas. Apa jawapan dia? Kelas. Takkan cikgu soal cikgu pula jawab. Iqmal Solihin. Tak ada. Weh. Afiq? Nafizuddin? Ya, cikgu. Kenapa ada garisan sini tiba-tiba muncul? Titik ini sampai sini, titik ini sampai sini. Kenapa tadi garisan dia halus, kemudian sekarang ni garisan dia lagi gelap? Kenapa? Sebab yang gelap ke lantai. Pandai. Okey, itu salah satu jawapan dia. Salah satu saya kata. Tadi Darwis pun kata lantai. Okey, jawapan dia ialah sebagai garis panduan tau. Garis panduan untuk kamu nak lukis barang-barang. Dan kamu dah tahu ini titik ini sampai titik sini, sampai titik sini, sampai titik sini ialah shilling. Ala-ala dinding lah lebih kurang. Okey, kita tengok nanti. Ni. Okey, boleh faham? Boleh nampak? Ini garis panduan. Garis panduan dia nak buat meja. Okey, dekat shilling tu lah. Ni satu. Tapi ambil dari sudah sini. Jadi seolah-olah meja itu dekat dengan dinding. Dia dekat dengan dinding. Seolah-olah dekat dengan dinding. Okey, sebab itulah kamu nampak bentuknya agak kecondong begini. Agak mencapah. Maksudnya satu titik dia nampak mencapah macam itu. Okey.
Itu saya dah tahu. Kalau kamu buat macam tu, maksudnya saya tahu itu ialah lukisan satu titik. Satu titik capah banyak. Saya ulang lagi sekali. Satu titik capah banyak. Sama macam konsep makin dekat dengan kamu ni makin besar. Okey, makin jauh dengan makin jauh. Aduh, dah terbalik-terbalik lah aku ni. Okey, cuba tengok nanti. Tengok ni. Oh, salah cikgu Ni salah cikgu. Kamu tengok ni. Ni dekat. Ni satu titik Sebab ini dekat dengan kamu dah ni. Betul? Meja ni. Perasan tak? Meja ini seolah-olah dekat dengan kamu. Betul? Betul? Kamu nampak kecil ke besar? Besar. 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 Betul, besar. Dekat dengan titik ni makin kecil ke makin besar? Kecil. Kecil. Salah cikgu tadi. Maksudnya tadi cikgu, salah cikgu tadi. Minta maaf salah cikgu tadi. Maksudnya apabila cikgu letak kamera dekat sini. Okey, contoh. Okey, saya pin saya punya diri dulu. Okey, beza Ni beza. Ni dekat dengan kamu. Jauh daripada kamu. Dekat dengan kamu. Jauh daripada kamu. So dia ada dua jenis yang satu titik. Okey, ada beberapa jenis yang satu titik. Bergantung kepada di mana kamu letak titik tu. Untuk yang itu titik tu memang di tengah-tengah. Jadi maksud dia dari kecil pergi ke besar. Dari kecil pergi ke besar. Okey, kecil. Nampak kecil ni kan? Kecil ni satu titik ni, kecil ni. Ni kecil kan? Besar. Boleh faham? Kelas, boleh faham? Boleh. Boleh Ni kecil ni. Ni kecil. Sebab dekat dengan saya kan? Dekat dengan saya kan? Jauh dengan saya kan? Oh. Ini untuk saya. Kalau saya dijadikan satu titik. Kalau saya dijadikan satu titik. Okey, andai kamera ini dijadikan satu titik. Dekat dengan kamu ni. Besar, betul? Betul. Jauh dengan kamu, kamera saya kata kamera. Jauh daripada kamu makin jauh. Jauh daripada kamu makin kecil. Okey, kecil Okey, saya ni jadi titik, saya titik X, dekat dengan saya kecil. Jauh daripada saya makin Besar. Boleh faham? Bergantung pada titik tu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Saya akan buat satu video untuk saya punya sebab saya nak terangkan. Jadi cuma untuk hari ini ialah saya ajar kamu teori terlebih dahulu supaya kamu faham satu titik. Ni macam tu. Okey. Okey, kenapa mengapa cikgu ini sudah mula gelapkan garisan tu? Yang garisan yang kenapa dia sudah mula gelapkan? Bagi tahu? Apa sebab? Sebab nak padam garisan lain. Pandai. Bagus. Siapa jawab tu? Sebab cikgu tak tengok tu. Siapa jawab? Afiq. Okey. Good. Okay, kita tengok. Begitu saja. Simple macam tu saja. Simple macam itu saja. Mesti asas dia yang itulah. Okey, itu ialah asasnya. Okey, asas lukisan satu titik bergantung pada titik yang kamu nak buat. Saya ulang lagi sekali. Jikalau saya ialah X, titik tengah X. Okey, ini yang besar. Ni yang besar dulu tau. Nampak kecil.
dekat dengan kamera, maksudnya dekat dengan kamu, kamu sanalah kan. Dekat dengan kamu makin besar. Okey, andai kata kamera saya ialah X, dekat dengan kamera besar, jauh daripada kamera jadi kecil. Okay. Sama juga botol kecil. Okey, yang kecil, saiz kecil, botol yang saiz kecil. Okey. Saya ialah X. Dekat dengan saya ni kan ni nampak kecil. Dekat bila saya kejauhkan, saya jauhkan, ini titik X, saya jauhkan, jauh daripada saya makin besar. Besar Apabila X itu di kamera, dekat dengan X makin besar, jauh daripada X makin kecil. So, bergantung pada titik X dekat mana kamu dah. Sebab itu kadang lukisan kamu biasanya kamu buat, kalau kamu buat kecil, oh saya kata mesti, ini budak ni nampak dari jauh ke apa? Tapi kalau kamu buat lukisan kamu sebesar alam, jadi saya tahu, oh kamu nak buat lukisan ini cara dekat. Begitu. Boleh faham untuk perspektif satu titik? Boleh cikgu. Boleh faham ya. Saya ulang lagi sekali bagi kamu betul-betul faham. Okey, saya ialah titik X. Okey Darwis, saya titik X. Botol ini kecil. X ke ni, ini saya titik X. Nampak kecil dekat dengan saya titik X. Jauh daripada saya, dia akan makin besar. Kalau titik X saya ialah kamera saya, dekat dengan yang kamera ini makin Besar. Saya tolak ke belakang, dia akan jadi kecil. Boleh faham? Boleh. Darwis, boleh faham Darwis? Boleh. Okey. Kalau kamu dah faham, okeylah tu. Ada soalan? Ada soalan? Kelas. Ada soalan tak? Secara teori dia begitu. Okey. Minggu depan baru saya, bukan minggu depan, hujung minggu ni baru saya akan buat dia satu-satu divideokan dan saya akan upload dalam YouTube. Cara Cikgu Sum. Tadi cara cikgu lain. Cara Cikgu Sum yang macam ni, saya kata saya akan buat macam ni. Sebab tu dong buat macam ni tau. Alah, kamera macam mana ya? Sebab tu dia buat macam ni. Nampak tak yang ini? Ni. Dekat. Ni dia panggil golden angle. Dekat jauh macam ni, apa jadi? Nampak cantik ke tak? Macam ni. Teknik kamera. Kalau banyak filem, kalau kamu nampak kalau sama saiz dengan kamu, tiba-tiba dia boleh dia boleh ambil macam bulan ke apa ke kan. Padahal itu ialah teknik kamera. Maka itu ialah teknik kamera. Dia macam tu. Okay, sebab tu kamu nampak, wah ada kecil. Kenapa dia boleh bercakap dengan yang badan yang besar? Padahal itu teknik kamera. Okay. Itulah namanya perspektif satu titik. Okay. Kamu akan belajar perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okay. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Kita akan mula dengan 1 titik. Sebab 1 titik untuk lakaran ni dia sangat panjang. Sebab dia perlu kamu melakar. Perlu kamu melukis. Dia gitu. Okay, ada soalan? Tak ada. Ada? Boleh? Tak ada? Darwis, ada soalan Darwis? Tak ada. Bagus Darwis, sentiasa buka audio, visual. Dia sentiasa buka kamera. Kita suka macam tu. Bagus Darwis. Okay. Ada soalan tak ada ya? Betul ya? Okay, sampai sini saja kelas saya dengan kamu. Tak lama. Yang penting kamu faham konsep itu. Okay, tengok pada titik X itu berada di mana. Okay. Yang itu, kamu faham konsep. Bila kamu faham konsep, satu ruang perspektif satu titik ni, bila kita nak melukis sangat mudah. Jadi bila hantar lukisan, saya dah tahu. Kamu hantar satu titik tu dekat dengan kamu. Bila kamu lukis itu besar, saya tahu benda tu dekat dengan kamu. Bila kamu lukis benda tu kecil, maksudnya benda itu jauh daripada kamu. Mudah kan? Boleh faham? Mudah. Boleh. Boleh. Okay, alright. Okay, sampai sini sahaja kelas kita. Saya akan ulang, nanti saya akan hantar dalam YouTube. Okay, dalam YouTube channel kita nanti. Ya, nanti tolong ulang kaji bagi kawan-kawan yang tidak hadir lah. Dan di sini juga saya akan tengok kamu punya kehadiran, pentaksiran semua. Okay, sentiasa keep it up,
Nombor 2, cikgu nak tanya, semua dah first dose? Dah? Dah. Bagus. Betul ke? Betul ke kalau second dose tu rasa Malaysia balik? Tak adalah. Rumus. Jangan percaya Darwis. Untuk kamu. Jangan percaya. Jangan. Okey, itu rumus. Malaysia balik. Semoga kita sehat. Yang penting kita sehat Darwis. Okey. Itu yang penting. Alright. Penting kamu sehat. Sudah Anika, sudah update dengan cikgu kelas kamu yang kamu sudah dapat first dose? Dah. Bagus. Itulah satu sinar. Bagus. Okey? Bagus. Okey, sampai sini saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Dah? Itu dah lah. Terima kasih. Thank you. Thank you, class. Bye.